السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تغفرني والمسيح بأذنك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما الحمد لله. Sedikit rasa syukur dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, inayah dan taufik daripada Allah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi melimpahkan rahmat dan kasihnya terhadap diri kita. Kita masih lagi terus dipilih oleh Allah untuk dimasukkan dalam kalangan hamba-hambanya yang baik. Dan sebenarnya Allah SWT Muhammad hakikatnya di sisi Allah, kita ini masih lagi jauh untuk disebut ataupun dipanggil sebagai hamba yang baik dan hamba yang saleh. Kan tetapi dengan kasih sayang Allah yang sangat banyak kepada hambanya, yang tidak pernah memutuskan rahmatnya terhadap diri kita, Dia berikan kepada kita ini kesempatan untuk berterusan berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang baik, hamba-hamba yang soleh. Sehingga kan kebaikan yang ada pada hamba-hambanya yang soleh ini, yang Allah izinkan untuk kita ni berkumpul bersama mereka, kebaikan mereka menutupi segala keaiban yang ada pada diri kita. Kita bukan kaki sembahyang, tapi disebabkan kita duduk dengan orang yang suka sembahyang, orang nampak kita pun rajin sembahyang. Kita bukan ahlul Quran, tapi hanya kerana kita ni merupakan teman baik kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, akhirnya orang juga merasakan kita ni juga sebahagian daripada ahlul Quran. Jadi sebab apa saya sebut perkara ni buayah dalam hati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kerana saya nak mengingatkan kepada diri saya terutamanya, dan juga sekalian tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada pada malam ini. Jangan kita sombong dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita melalui kebaikan yang telah diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Sebab hakikatnya kebaikan tu tak duduk pun kat diri kita, tapi kerana Allah ni dia maha baik, maka Allah izinkan kebaikan itu kena. Jadi mudah-mudahan bila kita bersyukur dengan Allah, kita tidak melupakan kebaikan Allah. Allah izinkan kita ni untuk berterusan mendapatkan kebaikan di sisinya hingga akhir hayat. Sebabnya kawan-kawan kita ramai yang dah dijemput balik. Kita ni Tuhan duk biar di atas dunia. Sebab apa tu kita kena tanya. Mungkin Allah nak bagi peluang lagi kat kita.
Allah kata, kalau hang balik ke aku sekarang, tempat hang masih lagi di tempat yang tak baik, maka aku bagi lagi peluang supaya kita dapat memperbetulkan diri kita, dan mudah-mudahan akhirnya kita dapat balik kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Jadi hari ini kita sambung bacaan kitab Aqidatun Najin kita. Tambahnya saya ucap selamat raya, maaf saya batin, kita raya Melayu. Puak Wahabi duduk marah dalam Facebook. Kita ni patut kena raya macam mana raya orang Islam, dia kata. Raya orang Islam Aidilfitri sehari dia kata. Tapi dah buat macam mana? Semua pakat nak raya Melayu. Apa masalah dia kalau nak raya sebulan pun? Bukan kita beraya tu dengan cara buat maksiat. Apa dalil yang menunjukkan hari raya ni boleh buat hari-hari? Bila Nabi SAW sebut hari raya bagi seorang mukmin ni ialah bila mana hari itu dia tak buat dosa dengan Allah. Bana kata, boleh tak kita nak raya hari-hari? Boleh. Kalau hari itu kita selamat daripada dosa, hari itu kita mampu untuk bertaubat atas segala dosa yang kita buat pada hari itu. Sebab janji Allah, bila kita taubat, dosa diampunkan. Jadi selamat tak kita daripada dosa? Jadi dah malam tu Allah izin kita taubat, hari raya kita. Jadi apa masalahnya kalau kita nak berhari raya sebulan pun? Kita nak saling bersilaturahmi dalam keadaan sebulan ni kita nak ziarah orang atas alasan berhari raya, kat mana salahnya? Tak ada salah apa-apa. Tapi sebab jenis puak-puak ni memang jenis suka cari gaduh. Benda tak ada isu pun. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak boleh tengok orang lain bahagia. Kesian kat depa. Jadi kita doa supaya depa ni Allah bagi kebahagiaan dalam hati, supaya depa tak sakit hati bila tengok orang lain bahagia. Dia keluarga tak ada. Kita ada keluarga ramai adik-beradik. Pergi sana adik-beradik kita, pergi sini adik-beradik kita. Dia tak ada siapa dah. Itu yang dibubuh kat Facebook tu. Raya orang Islam sehari dia kata. Tapi dah buat macam mana kita orang Melayu buat dah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung bacaan kitab kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihannya Allah SWT. Mana hari itu kita dah selesai baca faedah dalam pada kita mempelajari ilmu tauhid. Jadi hari ini kita nak bincang sikit, apakah kelebihan bagi orang yang memahami akan ilmu tauhid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi, amin. Dan kelebihannya itu bahawasanya terlebih mulia daripada segala ilmu, kerana keadaannya bergantung ia dengan zat Allah dan zat segala rasulnya, dan barang yang mengikut ia akan yang demikian itu. Baik. Dan yang bergantung itu mulia ia dengan sebab mulia tempat yang digantungnya. Baik, kata musannif rahimakumullah ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kelebihannya itu, iaitu kelebihan ilmu tauhid ini. Kenapa ilmu tauhid ni dia lebih daripada ilmu yang lain? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam yang kita dah pernah sebut sebelum ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu tauhid ini merupakan di antara ilmu yang wajib untuk dikuasai oleh setiap orang yang mukallaf. Makna kata, kalau kita ni orang yang ditaklifkan oleh Allah dengan agama, maka wajib untuk kita jadi orang yang mahir dengan ilmu tauhid. Tujuan mengaji ilmu tauhid ni, faedah yang kita dah bincang hari tu, ialah untuk mengenal segala sifat Allah dan segala sifat Rasulnya melalui burhan, iaitu keterangan-keterangan yang qat'iyah, dalil qat'i yang diambil secara jelas dan tetap daripada Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hasil dia, siapa yang kenal Tuhan dia, siapa yang kenal Rasul dia, maka dia ni akan mendapatkan kemenangan dengan kebahagiaan yang berkekalan.
bakalan. Ni janji dah. Allah SWT Muhammad. Mengaji tauhid bukan untuk kenal siapa Tuhan, tapi nak kenal sifat Tuhan. Pasal apa tak boleh nak kenal Tuhan? Kerana laisa kamitslihi syai'un. Bagi Allah ni tak ada yang serupa dengan dia. Dah tu macam mana nak kenal benda yang tak ada hak serupa dengan dia atas dunia? Tak ada. Maka kita boleh mengenal Allah itu dengan melalui sifat-sifatnya. Bila kita kenal sifat Tuhan, barulah kita rasa bertuhan. Jadi tujuan mengaji tauhid ni nak mendapatkan hakikat tu. Jadi bila kita yakin yang kita ini bertuhan, jadi bila mai bab Rasul, kita ragu-ragu lagi tak? Takkan ragu dah. Sebab kita tahu Rasul ini adalah utusan daripada Allah. Pasal apa orang tak boleh beriman dengan Rasulullah? Sebab dia tak yakin yang dia tu ada Tuhan. Itu jawapannya. Boleh faham tak? Sebab tu di antara sebab kenapa Allah jadikan jalan untuk kita menjadi yakin dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, bila mana Allah menzahirkan kekuasaannya terhadap diri baginda Rasul ini dengan peristiwa-peristiwa yang tidak boleh diterima oleh akal. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' dan di Mi'rajkan oleh Allah. Bukan secara ruhiyah, tapi secara ruh dan jasadnya. Dalam masa tak sampai 15 minit, antara 10 ke 12 ke 13, 15 minit kata ulama, Allah memperjalankan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan roh Nabi. Jasad Nabi itu diperjalankan oleh Allah daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke langit ke-7, turun balik sampai ke bumi. Yang kita duk cerita tentang Isra' Mi'raj ni puluhan tahun dah, tak pernah habis-habis cerita. Tidak. Kita hidup 50 tahun dah, 50 kali sabut Isra' Mi'raj. Setiap kali Isra' Mi'raj ada aja cerita baru yang kita dengar yang berlaku dalam peristiwa tu. Tidak. Bayangkan perjalanan tak sampai 10 minit. Allah SWT Muhammad. Sebab apa tak sampai 10 minit? Kerana Nabi bangun tu, Nabi balik kat tempat tidur Nabi, masih lagi rasa bahang panas tubuh badan Nabi SAW. Allah SWT. Nabi balik itu bahang haba tubuh badan Nabi dekat tempat tidur Nabi ni masih ada. Allah SWT. Maksud singkat, tempoh perjalanan singkat, tapi perjalanan yang sangat panjang. Boleh terima akal tuan-tuan? Kita kalau start PKL pun berapa jam lah. Bukan pi balik, pi saja 5 jam, pi balik 10 jam. Nabi Mekah Baitul Maqdis naik langit ke-7. Sepanjang jalan tu macam-macam peristiwa ni, lalu cerita. Kita dah bercerita puluhan tahun pada Isra' Mi'raj tak habis-habis. Ulama karang pula tentang peristiwa Isra' Mi'raj ni pun tak habis-habis. Banyak kitab. Kalau satu kitab pun dah berlambak kitab, tidak? Tak habis-habis. Dan kalau kita nak fikir dengan logik akal, boleh terima. Pasal apa Tuhan buat lagu tu? Allah SWT. Pasal apa? Sebab Allah SWT Muhammad nak menunjukkan bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang seperti dia dalam dunia ni. Pasal tu akal tak boleh terima tentang dia. Jadi nak cerita tentang zat Tuhan ni, macam mana nak kenal? Takkan boleh kenal. Pasal tak ada hak serupa dengan dia. Jadi maka atas kerana tu, tauhid ini bagi membincangkan sifat bagi zat Allah. Membincangkan tentang sifat segala Rasulnya, supaya kita tak salah ikut Rasul. Pasal apa orang boleh ikut ayah pin? Pasal dia tak tahu sifat Rasul ni lagu mana. Faham tak? Yang dulu siapa tu Rasul Melayu tu, apa nama dia? Allah SWT lupa lah. Hebat orang Melayu ni, banyak Rasul. Mujuk dekat sini tak ada. Ke ada sini? Jadi pasal apa orang boleh ikut dia ni? Pasal tak kenal Rasul ni lagu mana.
Maka faedah mengaji tauhid ni untuk supaya kita tak salah ikut Rasul. Baik. Maka atas kerana itu, kelebihannya ilmu tauhid itu berbanding dengan sekalian ilmu yang lain, bahawasanya terlebih mulia daripada segala ilmu. Ilmu fiqh bawah daripada ilmu tauhid. Ilmu tasawuf bawah daripada ilmu tauhid. Terlebih-lebih lagi kalau kita nak cerita tentang ilmu-ilmu dunia. Ilmu matematik, ilmu sains, ilmu sastra, ilmu segala-gala bentuk jenis ilmu yang lain daripada ilmu tauhid, yang tidak membawa kita mengenal akan zat Allah dan sifat Rasulnya, maka kedudukannya lebih rendah daripada ilmu tauhid. Kerana apa? Kerana keadaan ilmu ini sendiri bergantung ia dengan zat Allah dan zat segala Rasulnya. Ada masalah. Karena ilmu ini membincangkan tentang zat Allah dan zat sekalian Rasulnya. Jadi Allah ni tempat dia tinggi dan rendah. Allah ni dia maha agung. Kita baca dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bayangkan ketinggian kesempurnaan kasih sayang Allah tu. Kita ulang 2 kali tentang kasih sayang Allah dalam kalimah basmalah. Dah sebut dengan nama Allah, patut cukup lagi? Patut cukup lah. Tapi kita tambah lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, tambah lagi. Tu nak bagi nampak tinggi Tuhan tu. Masuk pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan yang memiliki sekalian alam. Allah. Alam ni apa tuan-tuan? Ulama kata masiwallah. Nampak soalan. Alam ni lain daripada Tuhan. Bila sebut lain daripada Tuhan, bulan, alam tak? Matahari, alam tak? Duit hak dalam poket kita ni, alam tak? Semua tu lain daripada Tuhan, alam belaka. Jadi kita sebut segala puji tu kata segala puji. Maksud segala puji ni apa? Tak ada kecelaan. Kita ni makhluk, pujilah lagu mana pun, dia takkan sampai pada tahap kesempurnaan. Betul? Ada orang dia comel, perempuan ni comel, segak kami, tapi tak reti masak. Semua hal lain. Biasa hak reti masak ni muka macam mana? Muka macam makcik kantin. Betul tak? Hak serak-serak, muka model ni semua ni, paling-paling terror, telur goreng mata rebau. Boleh goreng telur dadar, bangga tak sudah masuk dalam Facebook. Alhamdulillah hari ni boleh masak telur dadar untuk suami kesayangan. Kesian kat lelaki dia hari-hari makan telur. Tapi hak muka tak apa segak ni, request recipe lah apa pun, boleh masak semua. Tak cukup takat masak kat lelaki dia, lelaki orang pun dia boleh masak tak? Yalah, kawan-kawan lelaki dia pakat main makan kat rumah, bini hak lain memang pakat tak reti masak. Bini hang masak sedap, boleh hak masak ni tekan tengah hari kami tumpang makan kata. Pasal apa? Rupanya bini dia buka kedai makan. Tidak anda? Jadi bagi makhluk ni, Allah SWT Muhammad, macam mana puji pun ada celah tak? Ada kurang tak? Dia ni bagusnya, segaknya, semua ada ni, tapi panah baran pula. Allah SWT. Tapi bagi Tuhan ni, yang dikatakan segala puji ni, marah Allah pun hidup. Bila Allah murka, kita tak nampak buruk pada Tuhan, tidak? Tidak?
Kalau makhluk marah, orang nampak tak elok betul. Tapi Tuhan marah, tak ada siapa nampak tak elok. Ni kata ketinggian dia. Hebat Allah Ta'ala ni. Faham lagi? Pemurah manusia, manusia bila mana dia pemurah, nampak elok tak? Tak. Orang kata dia ni bodoh. Sebab apa bodoh? Boros. Rata semua nak bagi ke orang. Tidak? Dan akhirnya mudarat untuk diri dia tak mudarat. Pasal dia bagi semua kat dia, tak tinggal apa. Tapi Allah ini, dia maha boros juga. Tapi borosnya Allah Ta'ala ni tak ada kecelaan. Sempurna. Tiap tengok orang tak beriman, Tuhan bagi dekat dia kekayaan yang cukup banyak. Faham ni? Dia tak sembahyang pun, tapi Tuhan bagi dia sihat. Dia ni malah mengaji, tapi Tuhan bagi dekat dia kemuliaan. Dia diangkat sebagai tokoh, walhal dia ni bangang nak mempuih. Contoh, kita dengar dia berucap pun, ya Allah, macam ni kali pun. Dia tak reti pun, kelulusan apa tak ada pun, tapi Allah angkat dia. Allah SWT. Faham tak? Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, atas kerana ilmu tauhid ini keadaannya bergantung ia dengan zat Allah. Sebab dia cerita tentang zat Tuhan dan cerita tentang zat segala rasulnya dan barang yang mengikut ia, iaitu benda-benda yang dibincangkan lagi dalam ilmu tauhid ni, dalam bab qada qadar. Allah SWT. Apa-apalah yang berkait dengan Allah dan Rasul, akan yang demikian itu, maka dia jadi mulia. Jadi bayangkan tuan-tuan, ilmu yang berkenaan dengan Tuhan, berkenaan dengan Rasul, diangkat kedudukannya menjadi mulia. Bagaimanakah keadaannya seorang hamba yang hidup dia sentiasa bersama dengan Allah dan Rasulnya? Itu yang Allah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Taqwa yang paling tinggi daripada kalangan kamulah yang menjadikan kamu mendapatkan tempat yang paling mulia di sisiku, kata Allah. Sungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu, hak paling bertakwa. Pasal apa dia boleh bertakwa? Kerana kenal siapa Tuhan dan siapa Rasulnya. Boleh faham ya? Allahu Rabbi. Bayangkan ilmu angkat jadi mulia kerana Allah dan Rasul. Manusia pula, hamba ni pula, bila dia kenal Tuhan, dia kenal Rasul, hidup dengan Allah dan Rasul, bagaimana keadaan diri dia tu? Sebab tu kita baca kisah Uwais Al-Qarni, salah seorang yang hidup pada zaman Rasulullah, tapi tidak disebut sebagai sahabat Rasulullah, tapi tempatnya sangat-sangat terkenal di sisi Allah. Seluruh isi langit ni kenal siapa nama Uwais Al-Qarni. Hebatnya Uwais Al-Qarni sampai Nabi SAW teringin nak jumpa dia. Bukan takat dia teringin jumpa Nabi, Nabi pun nak jumpa dia. Tapi Allah tak izinkan untuk Uwais Al-Qarni ini berjumpa dengan Rasulullah semasa hayat. Dia antara orang yang hidup zaman Nabi, tapi disebut sebagai tabi'in. Pasal apa disebut sebagai tabi'in? Syarat menjadi sahabat ni, dia mesti hidup zaman Nabi, ikut beriman dengan Nabi, dan pernah bertemu dengan Nabi SAW. Uwais Al-Qarni hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi, cuma tak pernah jumpa Nabi. Pasal hari yang dia pergi rumah Rasulullah, hari itu Rasulullah keluar musafir tempat lain. Allah SWT. Jadi Uwais Al-Qarni balik macam tu je, tak sempat jumpa Nabi SAW. Tapi bagaimana keadaan diri dia tu di sisi Allah dan Rasulullah? Sangat tinggi. Dia bukan sahabat, tapi dia diiktiraf sebagai orang yang dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi sebut nama dia. Kita ni Nabi sebut tak nama kita? Nabi tak pernah sebut, jadi duduk tosah, duduk perasan baik. Jadi kita ni lagu tu, no?
baru boleh buat baik sikit, Allah, pandang hina habis ke orang. Lupa hak dia dulu pun jahat lagi pada orang tu. Macam kita hari ni lah, tengok geng-geng mak rempik, tidak? Tengok mak rempik duduk berlumba atas jalan, apa ni, tak ada otak, tak kat lutut, semua kata macam-macam. Lepas tu cerita kat cucu, Tok Wan dulu masa muda, joki paling famous kat Langgang kan tau. Nak masuk. Tidak? Kita pun sama kan? Jadi sebab tu bila kita nampak orang duduk pada tempat yang masih lagi belum baik, apa yang kita kena buat sebenarnya? Guru saya pesan, dia kata, doakan supaya mereka ni diberikan kebaikan seperti mana Allah berikan kebaikan kepada kita. Kita kena ada belah kasihan, tuan-tuan. Tengok orang berasa kasihan. Kadang-kadang Allah saja biar kita tengok orang yang buat salah ni, sebab nak hadirkan rasa syukur dalam hati. Supaya dalam hati ni mai rasa apa ni? Terima kasih ya Allah. Kalau bukan kau tolong aku ya Allah, macam ni aku bahkan lebih teruk daripada ni. Ya Allah, dia faham lagi. Jadi ilmu tauhid ini dia menjadi mulia kerana bergantung ia dengan zat Allah dan zat segala rasulnya. Dan yang bergantung itu mulia ia dengan sebab mulia tempat yang digantungnya. Ni kata musanya. Baik, habis tentu. Nisbahnya baik. Dan nisbahnya itu bahawasanya asal segala ilmu dan barang yang lainnya itu furu' daripadanya. Maka nisbah bagi ilmu tauhid ini apa dia? Bahawasanya ilmu ini merupakan asal segala ilmu. Makna kata bahasa mudah, tuan-tuan, pasal apa orang hari ini mengaji fiqh tapi tak boleh beramal dengan fiqh? Kerana dia tak reti tauhid. Faham tak? Mengaji buat tasawuf tapi tak boleh nak bawa tasawuf dalam hidup dia. Kerana apa? Dia tak reti buat tauhid. Tuan-tuan, macam mana nak tahu kita ni reti tauhid ke tak? Senang ya tuan-tuan. Bila cucu tanya kat kita, Tok Wan, Tuhan tu lagu mana? Kita tak boleh jawab. Habis. Jawab. Contoh lah tuan-tuan, contoh. Kita ada rumah, tuan-tuan. Rumah kita ni duduk dalam ceruk hutan. Bila orang mai tanya kita, macam mana cara nak sampai dekat rumah kita yang duduk dalam ceruk hutan ni, kita boleh tak nak tunjuk jalan kat dia tanpa kita pergi pun tempat tu? Boleh tak? Boleh tak? Kan? Nanti hang lalu ni jumpa pokok ni, hang pergi kot ni, hang kona kot ni. Hang jalan dia, hang nampak macam ni, tanda macam ni, hang pergi kot ni, hang pergi kot ni, sampai ke rumah tu. Tidak? Pasal kita tahu rumah kita duduk di mana. Sama juga dengan bertuhan ni, tuan-tuan. Kalau hidup kita tak merasakan diri bertuhan, maka kita takkan boleh tunjuk kepada orang, kepada anak keluarga kita, dalam kepada adik cucu-cucu kita ni, kita takkan boleh tunjuk macam mana keadaan Tuhan kita. Jelas ni? Dah tu Ustaz, lah saya ni lagu mana? Kena mengaji sampai reti. Sebab apa saya sebut benda ni, tuan-tuan? Bayangkan tuan-tuan ni, saya nak ajak tuan-tuan fikir Ustaz. Tuan-tuan fikir Ustaz. Bayangkan masa hidup tak kenal Tuhan. Agak-agak ada tak jaminan yang membolehkan kita ni kenal siapa Tuhan kita waktu kita sakaratul maut esok? Masa hidup tenang, tak ada masalah kan, tak ada orang kacau kita, kita tak kenal Tuhan kita. Agak-agak waktu tengah sakit teruk nak mati tu, roh ni duduk dekat orang-orang ni, kena rentak ni, tuan-tuan. Agak-agak lah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ingat ke Tuhan, tuan-tuan, yang tuan-tuan tak pernah kenal tu? Faham lagi? Baik, pasal tu kita ngaji. Pasal tu kita ngaji. Nak bagi kenal, nak bagi boleh rasa bertuhan. Supaya esok saat sakarat ni, waktu malaikat rentak roh kita ni, kita teringat kat Tuhan kita.
Kita kenal dah. Sebab pengakhiran itu menjadi titik penentu keadaan kehidupan kita selepas tu. Itu penentu dah. Kalau su'ul khatimah wal'iyadzu billahi min zalik, habis. Tapi kalau masa tu husnul khatimah, insya-Allah tuan, bahagia selama-lamanya. Tangtu tu menjadi crucial point orang bagi. Waktu-waktu yang sangat-sangat kritikal. Nak jaga sungguh ni waktu tu. Allah. Dah. Setiap kita ngaji. Sebab ngaji tauhid ni tuan-tuan, dia boring tuan-tuan. Pasal apa boring ngaji tauhid ni? Pasal tak faham. Tanda faham ngaji tauhid ni bila kita tak faham. Faham tak? Tak faham juga ya. Macam mana tanda faham tu tak faham? Ngaji lain, bila masuk kata faham ni bila kita faham lah. Daripada tak tahu jadi tahu. Ngaji tauhid ni tuan-tuan, tanda kita tahu bila akhirnya jawapan kita tak tahu. Contoh orang tanya, Ustaz, Tuhan duduk tahu mana? Tak tahu. Itu tanda tahu. Tapi kalau dia jawab, Ustaz, Tuhan duduk tahu mana? Tu, duduk atas arah tu. Tu tanda dia tak tahu. Pening tak? Pasal tu orang malas nak ngaji tauhid. Jadi tuan-tuan, setiap kali mai rasa malas nak ngaji tauhid ni, tuan-tuan ingat balik tadi ni. Kalau aku malas sekarang, macam mana aku nak kenal Tuhan waktu aku sakarat esok? Boleh? Baik. Dan nisbahnya itu bahawasanya asal segala ilmu dan barang yang lainnya, iaitu selain daripada tauhid itu, furu' daripadanya, cabang daripadanya. Jadi nak cerita bab solat, nak cerita tentang puasa, nak cerita tentang sedekah, mai daripada Tuhan dulu. Jadi kalau tak kenal Tuhan, macam mana nak laksana sembahyang? Tak kenal Tuhan, macam mana cara nak laksana puasa? Itu yang akhirnya puasa, tapi hanya sekadar mendapatkan lapar dan dahaga. Illal ju' wal 'atash, kata Nabi SAW. Dia tak dapat apa pun pada puasa dia, mereka hanya lapar dan dahaga. Boleh bahaya. Tak kenal Tuhan, tu yang dia bagi sedekah, sedekah yang tak dipandang oleh Tuhan dia. Ustaz, saya bagi Ustaz. Tuan-tuan, tanda Allah terima sedekah kita bila mana hati kita ni makin bersih daripada kotoran dosa. Sebab sedekah itu memadamkan api neraka. Sedekah ni dia akan benteng diri kita, dia akan jadi macam benteng yang menghalang api neraka daripada sentuh kita. Tembok tu. Jadi orang yang tak disentuh oleh api neraka ni siapa tuan-tuan? Orang jahat ke orang baik? Faham tentu lah. Orang yang tak masuk neraka ni, orang soleh ke orang yang tak soleh ke? Orang soleh kan? Jadi syarat orang soleh ni kena baik ke tak baik? Mulut kerja duk mengumpat orang, mulut kerja duk maki orang, hati ni kerja duk prasangka buruk dekat orang, baik celah mana tak? Jadi kalau dalam diri ni semua jahat, tapi hari-hari sedekah, tu nak kena check balik tuan-tuan. Pasal apa hati aku ni kuih keras tak kuih lembut? Orang nasihat marah pula orang nasihat tu. Maka kena semak tuan-tuan. Dia faham? Baik. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi yang lain-lain daripada tauhid itu merupakan furu', iaitu cabang daripada ilmu tauhid. Dia faham? Jelas tak tu? Senang ya tuan-tuan bab ni. Dia tak masuk lagi bab susah ni, baru bab senang. Kalau hak senang pun rasa susah, hak susah tak tahulah lagu dah. Baik. Habis tentu. Orang yang menghantarkan ilmu dan orang yang menghantarkan dia itu, kata musannaf, Abu Al-Hasan Asy-Sya'ri dan segala mereka yang mengikut oleh mereka itu akan dia, dan Abu Mansur Al-Maturidi dan yang mengikut akan dia. Maka tauhid ni pandangannya disusun oleh siapa? Dua orang ni.
iaitu Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, iaitu Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Allah Subhanahu. Jadi dua inilah pendapat yang kita ikut dalam ilmu tauhid. Tauhid ni dia tak sama macam fiqh, tuan-tuan. Fiqh dia ada khilaf. Tauhid dia tak ada khilaf. Faham tak? Fiqh pasal tu dia ada mazhab. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid dia tak ada mazhab. Faham tak? Jadi sebab tu pandangan tauhid kita ikut siapa? Asy'ariyah. Ikut Al-Maturidi. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Lain daripada tu tak betul. Allah Subhanahu. Jelas lagi. Pandangan ni ikut siapa? Asy'ariyah. Betul. Hal ni ambil pada siapa? Ambil daripada Pak Wahab. Tak betul. Jelas lagi. Jadi ni nak kena pegang betul. Ni yang disebut sebagai akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mesti ikut Imam Asy'ariyah, dia ikut Asy'ari dan juga Al-Maturidi. Sebab ada orang tanya saya dulu, dia kata, "Ustaz, macam mana nak tahu kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah?" Senang. Tengok kita ikut Asy'ari atau ikut Al-Maturidi tak. Pendapat kita ni ikut pendapat siapa. Sebab tauhid dia tak ada mazhab. Fiqh tak apa, ada khilaf. Sebab dia bukan berkenaan dengan akidah. Akidah ni dia pegangan, dan dia ibarat tali. Ilmu tauhid ni dia ibarat tali, dan kita paut dekat tali tu. Kalau kita pegang tali yang salah, akhirnya jatuh kita daripada tempat tinggi tu. Pasal tali tu tak ikat kemah ke atas. Faham? Tapi kalau kita pegang tali hak betul, akhirnya kita akan sampai naik ke atas. Faham? Baik, habis tu. Baik. Nama ilmu kata musannif dan namanya ilmu tauhid dan ilmu kalam. Jadi nama bagi ilmu ini, ilmu yang kita bincang ni, kata musannif, iaitu ilmu tauhid dan juga ilmu kalam. Nak sebut ilmu tauhid pun dia, sebut ilmu kalam pun dia. Pasal apa? Al-kalam, kerana mai daripada kalamullah. Ilmu tauhid ni ambil daripada Quran, tuan-tuan. Dia ambil daripada situ. Allah SWT. Dan telah menyebut oleh setengah mereka itu bahawa bagi ilmu ini 8 namanya. Dan setengah daripada mereka, maksudnya setengah daripada pandangan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama bagi ilmu ini selain daripada ilmu tauhid dan ilmu kalam, selain pada nama tauhid dan nama al-kalam, dia ada 8 nama. Apa nama dia? Iaitu usuluddin. Allah SWT. Kalau sebut ilmu usuluddin, ilmu tauhid tu. Macam budak-budak ngaji dekat U, dia ambil bidang usuluddin, tiap. Kan? Jadi dia masuk bidang usuluddin ni apa ni? Dia cerita tentang tauhid. Dia mengaji tentang akidah, tuan-tuan. Sebab tu mengaji usuluddin dengan mengaji syariah ni mudah lagi mengaji syariah daripada usuluddin. Sebab usuluddin ni rumit, tuan-tuan. Mengaji tentang akidah, dia banyak cabang, tuan-tuan. Jadi nama lain bagi tauhid tadi kita sebut, nama lain bagi tauhid al-kalam. Jadi apa lagi nama lain? Usuluddin, yang seterusnya. Yang kemudian nama lain bagi ilmu ni disebut sebagai ilmu aqaidun. Ilmu aqaid. Allah SWT. Kemudian ilmu sifatun. Allah SWT. Ilmu sifat. Tuan-tuan kena tahu nama-nama ni. Pasal saya takut dengar orang sebut esok, tak tahu ni ilmu apa pula dia kata ni. Ni mau ngaji dah ilmu sifat. Sudah pening dah. Aku ingat ngaji habis dah, dia kata. Ada pula ilmu ni. Sifat ni wajib ngaji dia dah. Dalam banyak-banyak ilmu sifat ni paling atas. Dah kita pening. Hari tu aku berhaji, hari tu kata ilmu tauhid paling tinggi, ni ilmu sifat pula dah. Ilmu apa ni? Alalah kali jadi lepat. Allah SWT. Cerita bab hakikat makrifat pula dah.
Ha? Cerita hakikat makrifat kami semayang tak pi. Ha? Jadi ilmu apa pula sifat ni? Ilmu tauhid. Ilmu yang sama. Nama saja lain. Faham? Baik. Kemudian al-iman. Nama dia. Ilmu iman. Kemudian apa lagi? Ilmu fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Ilmu fiqh paling besar sekali. Itu maksud dia. Sebab macam saya sebut tadi, asal bagi ilmu tauhid ni baru keluar cabang-cabang ilmu yang lain. Daripada tauhid baru cerita pasal sembahyang, baru cerita pasal puasa. Maka yang paling besar dalam ilmu fikih ni tauhid lah. Jadi sebab tu nama dia juga fiqhul akbar. Baik. Kemudiannya ilmu hakikat. Ini nama-nama dia. Ilmu hakikat. Dan yang terakhir ilmu ma'rifah. Allah SWT. Jadi bila orang mai kata ni hang kena mengaji ilmu makrifat, ilmu hakikat makrifat ni hang kena mengaji. Ambil kasut saiz 10 buh kat dai dia. Habaq kata hakikat makrifat tu ilmu hak sama. Sebut satu sudahlah. Awak tak sebut semua nama dia tu. Ngaji ilmu tauhid, usuluddin, aqaid, iman, fiqhul akbar, hakikat makrifat. Nampak kemas sikit abang kata. Kan orang lain kan macam tu tuan-tuan. Dia main-main nak cerita bab hakikat, cerita bab makrifat. Walhal ilmu yang sama tak? Macam orang kata pi masak nasi je. Pi masak beras nasi, orang kata gila tak gila dah. Pi tak nak beras okey lagi, tak nak nasi okey lagi. Pi tak nak beras nasi, orang kata dia ni biar betul. Betul tak? Jadi sama lah tuan-tuan. Jadi tujuan kita tahu tentang nama-nama ilmu ni supaya kita tak jadi cempera tuan-tuan, jadi jakun. Boleh tak? Jadi biar sebut bagi kena kaedah. Sebab bila orang yang reti bab ni tuan-tuan, kita bercakap depan dia, menampakkan kejahilan. Sebab tu alamat bagi orang yang bijak tu bila dia ni banyak diam. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi ziarah alim ulama kena belajar kurang cakap. Sebab kealiman orang ni, kealiman seorang ulama ni, dia takkan dizahirkan pada orang yang jahil. Yalah, hak yang pi ni orang jahil, kerja duk cakap. Dia je duk cakap. Tok guru diam. Sebab dia orang alim. Faham? Contoh tuan-tuan panggil tok guru mai ke sini contoh. Mai sini buat apa-apa majlis. Minta tuan guru tu baca doa. Tuan guru tolong baca doa makan nak ambil berkat. Habis tok guru baca doa makan, patut pi makan terus. Kita duk cakap pula 15 minit, kalah tok guru baca doa 2 minit lah. Tok guru duk hangguklah dengar kita cakap, menunjukkan kejahilan kita. Patutnya biar dia cakap, kita diam. Jadi ni benda-benda yang kita nak kena perbetul. Baik, Allah SWT. Betul sebab duk dengan orang alim ni, Allah SWT guru saya pesan, kalau duk dengan orang alim ni banyakkan tanya soalan. Cara nak meraihkan orang alim ni bukan tanya tok guru semalam pergi mana, tok guru pergi tadi sarapan apa, tok guru mai tak sat tadi singgah tandas, tok guru mai tadi jalan jam tak, tok guru mai tadi isi minyak tang mana. Jangan tanya soalan tu tuan-tuan. Tapi persiapkan diri dengan soalan-soalan berkaitan dengan agama. Tu cara meraihkan ulama. Fikirlah apa-apa masalah agama. Tuan guru saya nak tanya sikit, kalau berlaku masalah macam ni, apa penyelesaian dia? Tu adab dia tuan-tuan. Tapi jangan sampai langsung tak tanya. Tok guru tu sampai-sampai salam-salam terus tok guru duduk ni. Tuan guru tumpang tanya masalah ni, terus tanya macam tu. Tu tak kena juga. Tanyalah tok guru apa abang sihat ke? Tadi mai jalan jam tak? Oh dah. Macam ni tuan guru, saya nak tanya sikit lah halang jumpa ni. Ada masalah sekian-sekian macam ni, penyelesaian dia macam mana tuan guru? Jadi tanya pula, pastikan mengikut kepakaran ulama tersebut. Ulama tu dia fakih bahagian tasawuf,
tuan-tuan pergi tanya dekat dia bab hukum hudud. Memang dia boleh jawab, tapi takut-takut menjatuhkan maruah dia. Bila hak dia jawab tu tak berapa nak kemah. Faham tak? Macam ada setengah-setengah orang ni kadang-kadang dia saja nak pergi tebuk untuk guru hafal Quran. Ada duduk-duduk tanya, ustaz hafal apa juzuk dah? Siap baca suruh tok guru sambung pula. Tok guru tu tebuk dia balik, dia tahu. Jadi jangan duk buat perangai macam tu. Adab kena jaga. Baik. Maka tu nama ilmu. Tempat keluar ilmu dan tempat keluarnya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kita sambung nanti insya-Allah. Maksud kata tempat keluar ilmu ni, ilmu tauhid ni ambil daripada mana? Nanti kita sambung tentu. Baik, jadi wayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat atas kita semua. Allah limpahkan taufik, Allah kurniakan inayah, Allah bagi dekat kita ni peluang untuk berterusan duduk dalam kebaikan dan ketaatan hingga akhir hayat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua agar sentiasa sihat, dijauhkan daripada wabak penyakit, ditetapkan hati dalam keimanan, diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal soleh, dan dijauhkan daripada segala bentuk fitnah dunia dan juga fitnah akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya tangguh tuan-tuan, dekat luar sana kita ada bawa sikit produk madrasah. Jadi kalau tuan-tuan minat untuk support bantu kami di madrasah, tuan-tuan boleh belilah seorang satu. Tuan-tuan nak beli bagi perhabis pun lagi elok. Kalau tak mau beli pun tak ada masalah tuan-tuan. Sebab saya bukan main nak meniaga, tapi main atas kerana nak silaturahim dan berkongsi ilmu. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, saya nak buka ruang kalau tuan-tuan dan perempuan nak bantu kami di madrasah insya-Allah. Dan sebelum saya lupa tuan-tuan, saya nak jemput siap-siap 1 hari bulan 6. Saya jemput siap-siap lah, sebab saya takut nanti ke depan takut saya tak boleh main ke, kan, ataupun saya main saya lupa nak habaq ke. Alang-alang ingat ni saya peringat siap 1 hari bulan 6 saya nak jemput semua sekali tuan-tuan. Untuk ramai-ramai datang ke madrasah saya di Taman Rakyat, Jalan Sultanah Bahiyah, seberang Taman Muda tu, iaitu Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Tuan-tuan tahu tempat tu, jadi tuan-tuan jemput mai. 1 hari bulan 6 jam 9 malam insya-Allah kita mula forum perdana Jalinan Mahabbah. Kita nak kumpul seberapa ramai orang yang boleh untuk kita kumpul atas nama silaturahim, atas kerana silaturahim nak berkasih sayang kerana Allah dan Rasul. Jadi insya-Allah malam tu kita ada Syekh Zainal Asri, guru saya, dia akan ada sekali. Dan kemudian kita ada Fadil Ustaz Jafri Mahmudi, sahabat saya dan juga kekanda saya, itu Ustaz Jafri. Seterusnya kita ada Fadil Ustaz Naim Anwar, dan kemudian kita dalam nak jemput Fadil Ayah Su, itu Ustaz Ni Aziz. InsyaAllah saya akan jemput dia mai sekali. Dan ada lagi beberapa ramai asatizah yang mai daripada Perak. Antara ada Al-Fadil Ustaz Muhammad James, dia pun nak main sekali hari tu. Dia kata Ustaz Hambali, Ustaz Hambali Zulkifli daripada Pulau Pinang, Ustaz Azhan Ishaq daripada Kota Raja Ipoh. Ini semua sahabat-sahabat saya, guru-guru saya tuan-tuan. Jadi mereka pakat-pakat main nak support program kami di madrasah. Sebab targetnya malam tu kita nak lancarkan dana wakaf pembelian bangunan madrasah yang saya duk habaq sebelum ni tuan-tuan, 650,000. Jadi malam tu kita nak buat pelancaran rasmi. Dan tuan-tuan pakat-pakat main lah. Habis sembahyang isyak tu, tuan-tuan jemput pergi sana ramai-ramai. Kita akan pasang kemah apa semua depan tu insya-Allah 1 hari bulan 6. Jadi tuan-tuan tolong doakan supaya Allah mudahkan perancangan ni, Allah izinkan majlis berjalan dengan baik. Kalau ada tuan-tuan dan perempuan nak tumpang-tumpang kenduri, tuan-tuan boleh main habaq saya. Ni saya buka tawaran je lah. Tuan-tuan aku kata ustaz, saya ni nak buat kenduri tak banyak lah, lembu sekok ni dah, kan, main habaq saya. Saya tak payah sedia makan lah, kan, kami tolong masak je. Tuan-tuan main hantar lembu siap sembelih lah, jangan hantar lembu tak sembelih.
Mentang-mentang lah belah lembu, kan, dia pergi hantar lembu tak sembelih. Dia pergi hantar tu siap sembelih dah. Siap siang pun semua tu tentang hantar mai. Kami masak insya-Allah. Nah. Ataupun apa-apalah bentuk-bentuk tajaan, apa-apalah yang tuan-tuan nak bantu, tuan-tuan bagi je, tak ada masalah. Ya, saya jemput semua ni 1 bulan 6. Tuan-tuan jemput mai ramai-ramai lah. Masuk dalam kalender siap. 1 bulan 6 jemput mai ke madrasah saya insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, sekadar itu sahaja. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika